Di pinggir hutan, Go tiba dengan beg sandang, berjumpa dengan Siti dan juga Tok Batin. Wah, kampung ini sungguh damai. Saya datang sini untuk mengkaji kepercayaan Indonesia. Tapi, apakah batu dan pokok ada semangat? Go, setiap benda di dunia ini ada rohnya. Kita haruslah menjaga alam kita kerana dia akan menjaga kita. Betul anak muda. Dalam animisme, kami percaya bahawa alam ini bukan sekadar benda mati. Setiap pokok, sungai dan batu ada penjaganya. Jika kita baik kepada alam, alam akan melindungi kita. Nilai kepercayaan kepada Tuhan. Dalam animisme, setiap unsur alam dipercayai mempunyai roh atau semangat penjaga. Ini menunjukkan kepercayaan kepada kuasa yang lebih besar yang mengawal keseimbangan alam. Nek Alia telah menerangkan bahawa alam bukan sekadar benda mati, tetapi mempunyai jiwa yang perlu dihormati, sama seperti kepercayaan kepada Tuhan dalam agama lain. Nilai hormat. Siti dan Nek Alia menekankan kepentingan menghormati alam, termasuk pokok, batu, dan sungai, kerana mereka dianggap mempunyai semangat penjaga. Go yang pada mulanya ragu-ragu diajar untuk memahami dan menghormati kepercayaan orang asli walaupun ia berbeza dengan pandangannya. Di dalam hutan, Nek Alia bawa Go dan Siti ke sebatang pokok besar. Sebelum kita menebang pokok, kita kena minta izin dengannya. Roh pokok ini telah hidup beratus tahun. Jika kita tidak hormat, kita akan ditimpa dengan bencana. Oleh itu, kita haruslah berterima kasih kepada alam kerana telah memberi kita tempat perlindungan dan juga makanan. Saya tidak pernah tahu perkara sebegini. Bagaimana cara kita untuk minta izin? Tok Batin mula membaca mantra dengan penuh hormat. Oh, semangat alam. Kami memohon izin untuk menggunakan pemberian. Kami berjanji akan mengambil secukupnya dan menjaga alam ini dengan penuh kepercayaan. Go melihat dengan penuh kagum dan bermula untuk memahami kepercayaan animisme. Nilai berterima kasih. Siti menekankan bahawa manusia harus berterima kasih kepada alam kerana menyediakan makanan, tempat tinggal dan kehidupan. Upacara memohon izin sebelum menebang pokok adalah tanda kesyukuran kepada roh penjaga yang telah menjaga pokok itu selama ratusan tahun. Kepercayaan kepada Tuhan. Dalam upacara memohon restu, Nek Alia berdoa kepada roh penjaga pokok yang merupakan simbol kepercayaan kepada kuasa yang lebih besar. Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan animisme mempunyai unsur spiritual yang serupa dengan agama lain
yang menekankan hubungan antara manusia dengan alam gaib. Nilai hemat tinggi. Nek Alia mengajar bahawa manusia harus meminta izin sebelum mengambil sesuatu daripada alam. Ini menunjukkan sikap hormat, adab yang tinggi, dan kesedaran bahawa manusia bukanlah pemilik mutlak alam, tetapi hanya peminjam sementara. Go tersalah langkah dan hampir mematahkan dahan pokok yang rapuh. Go, hati-hati. Jika kita rosakkan alam dengan sengaja, roh penjaga akan marah. Saya minta maaf, saya tidak tahu. Saya akan lebih berhati-hati. Kejujuran itu penting. Jika kita lakukan kesalahan, kita harus mengaku dan belajar daripadanya. Go mengangguk dan mula memahami bahawa manusia perlu bertanggungjawab terhadap alam. Nilai kejujuran. Go secara tidak sengaja hampir mematahkan dahan pokok. Apabila ditegur oleh Siti, Go dengan jujur mengakui kesilapannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati. Nilai bertanggungjawab. Nek Alia menekankan bahawa setiap perbuatan manusia terhadap alam mempunyai akibat. Jika manusia merosakkan alam, mereka harus bertanggungjawab atas perbuatan mereka. Pada masa yang sama, Go mula menyedari bahawa menjaga alam bukan hanya tanggungjawab orang asli, tetapi juga tanggungjawab semua manusia. Nilai kesederhanaan. Kepercayaan animisme mengajar manusia supaya tidak tamak dalam menggunakan sumber alam. Mengambil lebih daripada keperluan boleh membawa kesan buruk kepada keseimbangan ekosistem. Malam tiba. Penduduk kampung berkumpul untuk upacara syukuran kepada alam. Mereka menyediakan makanan dan menari sebagai tanda penghargaan. Semua orang bergotong royong memasak dan menyusun tempat untuk upacara ini. Saya ingin membantu. Saya ingin belajar bagaimana kehidupan yang harmoni dengan alam. Bagus anak muda. Kita harus bekerja sama dan saling membantu. Alam menjaga kita dan kita juga harus menjaga alam. Upacara bermula dengan doa dan persembahan kepada roh alam. Semua orang bersyukur atas kehidupan yang diberikan. Nilai kerjasama. Semua penduduk kampung bekerjasama dalam menyediakan upacara syukuran kepada roh alam. Go juga turut serta dalam kerja-kerja persiapan, menunjukkan bahawa kerja berpasukan dapat menyatukan manusia. Selain itu, yaitu nilai kasih sayang. Penduduk kampung saling membantu dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Hubungan yang erat antara manusia dan alam juga dilihat sebagai satu bentuk kasih sayang, yaitu apabila manusia menjaga alam, alam juga akan menjaga mereka. Seterusnya ialah nilai keberanian. Nilai keberanian untuk belajar perkara baru. Go menunjukkan kesediaan untuk belajar dan memahami budaya yang berbeza daripada kepercayaannya sendiri. Hal ini telah menunjukkan sifat keterbukaan fikiran dan juga nilai keberanian untuk menerima
benda yang baru. Pagi keesokan harinya, Go bersedia untuk pulang ke bandar. Terima kasih Nik Alia dan Siti. Saya telah belajar banyak tentang feminisme. Saya akan mengamalkan nilai menghormati alam di mana sahaja saya berada. Ingatlah, jika manusia menjaga alam dengan baik, alam juga akan menjaga manusia. Go tersenyum dan berjanji untuk menyebarkan ilmu yang telah dipelajari. Nilai toleransi. Go yang pada awalnya ragu-ragu terhadap animisme, akhirnya belajar untuk memahami dan juga menghormati kepercayaan orang asli. Hal ini telah menunjukkan bahawa kita boleh menerima dan juga menghormati kepercayaan orang lain walaupun berbeza dengan kepercayaan kita sendiri. Nilai kejujuran. Go mengakui bahawa sebelum ini dia tidak memahami kepentingan menjaga alam. Oleh itu, dia telah berjanji untuk mengamalkan nilai yang telah dipelajarinya dan menyebarkan kesederaan kepada orang lain. Seterusnya adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang terhadap alam. Nek Alia menegaskan bahawa jika manusia menjaga alam dengan baik, oleh itu, tentulah alam juga akan menjaga manusia. Hal ini telah mengajar bahawa kasih sayang bukan hanya antara manusia, tetapi juga terhadap alam sekitar. Yang terakhir sekali adalah nilai bertanggung jawab. Go berjanji untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya di kampung. Hal ini telah menunjukkan bahawa setiap individu bertanggung jawab dalam memastikan kelestarian alam. Selamat malam. Hari ini kita bincang tentang animisme. Saya sangat tertarik dengan topik ini sebab ia adalah salah satu kepercayaan tertua di dunia. Saya rasa kepercayaan ini menarik sebab ia menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Betul, Mak. Animisme bukan sekadar percaya pada roh dalam alam, tapi juga berkaitan dengan budaya nenek moyang kita. Kalau tengok sejarah, sebelum agama-agama besar muncul, manusia dah lama percaya bahawa pokok, sungai, gunung, semuanya ada semangat atau jiwa. Saya faham maksud korang, tapi bagi saya kan, kepercayaan ni sudah tidak relevan dengan dunia moden ini. Sekarang, kita ada sains untuk jelaskan fenomena alam. Jadi, kepercayaan kepada roh dalam batu atau air terjun ni tak masuk akal. Tapi loh, walaupun kita ada sains, tetapi banyak budaya masih mengamalkan animisme secara tidak langsung. Sebagai contohnya, orang asli di Malaysia masih membuat upacara untuk roh alam dan juga nenek moyang mereka. Betul tu. Kalau tengok ada masyarakat Melayu, masih ada unsur animisme. Contohnya, orang dulu percaya ada penunggu dalam hutan. Sebab tu, orang tua-tua selalu pesan supaya jangan cakap sembarangan bila masuk hutan. Saya pernah dengar pasal itu. Tapi kan, aku rasa itu lebih kepada budaya, bukan kepercayaan sebenar. Sama macam kepercayaan orang Cina
tentang roh nenek moyang itu cuma sebahagian daripada tradisi mereka. Mungkin betul. Tetapi kita tak boleh menafikan bahawa kepercayaan lama ini masih mempengaruhi cara kita hidup. Kadang-kadang kita sendiri ikut pantang larang mereka tanpa sadar. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, unsur animisme ni masih wujud dalam banyak agama moden. Contohnya, dalam agama Hindu dan Buddha, ada kepercayaan kepada roh alam. Malah, dalam Islam dan Kristian pun ada kepercayaan kepada makhluk gaib seperti malaikat dan jin. Menarik jugalah. Maksudnya, animisme ini mungkin asas kepada banyak kepercayaan yang lain. Betul, banyak kepercayaan moden mungkin berkembang daripada animisme. Tetapi, manusia sentiasa mencari jawapan kepada perkara yang mereka tak faham. Oleh itu, mereka lebih percaya kepada semangat alam sebelum memahami konsep ketuhanan yang lebih kompleks. Tapi, kalau macam tu, adakah animisme masih relevan dalam dunia moden yang ini? Kita sudah ada sains, teknologi dan logik untuk jelaskan benda-benda yang dulu dianggap mistik. Saya rasa yang masih relevan bukan sebagai kepercayaan, tapi sebagai cara kita memahami hubungan manusia dengan alam. Kalau tengok isu perubahan iklim sekarang, banyak orang mula sedar tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Ini sejajar dengan prinsip animisme yang mengajar kita menghormati alam. Betul, orang dulu percaya kalau mereka rosakkan alam, mereka akan terima akibat yang buruk. Sebenarnya, konsep ini sama dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kalaulah kita tak menjaga alam, kita juga akan menghadapi bencana seperti banjir dan pemanasan global yang serius. Betul lah, saya tak pernah fikir daripada sudut itu. Jadi, walaupun kepercayaan terhadap roh alam sudah berkurangan, nilai menghormati alam masih boleh diguna pakai. Tepat sekali. Kita tak semestinya percaya kepada roh sungai. Tapi, kita boleh belajar untuk menjaga sungai sebab ia penting untuk kehidupan. Tapi kan, kalau kita fikir secara logik, bukankah kepercayaan animisme juga boleh membawa kepada tayu? Contohnya, ada orang yang takut masuk hutan bukan sebab keselamatan, tapi sebab takut gangguan roh. Itulah memang boleh berlaku. Tapi, tahyul dan juga kepercayaan tradisional itu dua perkara yang berbeza. Bukan semua unsur animisme bersifat tahyul. Ada yang sebenarnya mengajar manusia supaya mereka lebih menghormati alam dan juga sesama manusia. Setuju. Misalnya, dalam masyarakat Jepun, ada konsep Shinto yang masih mengamalkan kepercayaan kepada roh dalam alam semula jadi. Tapi, mereka tak anggap ia tayu. Sebaliknya, satu bentuk penghormatan kepada alam sekitar. Kalau macam tu, mungkin saya boleh terima bahawa animisme adalah nilai budaya yang penting, walaupun saya tetap tak percaya pada unsur mistik dalamnya. Kalau kita boleh perasan, banyak filem dan juga novel moden yang ada unsur animisme. Sebagai contohnya, dalam filem Princess Mononoke, ia menunjukkan hubungan manusia dengan roh hutan, sama seperti kepercayaan animisme. Betul. Malah dalam cerita rakyat Melayu pun,
kita ada kepercayaan terhadap makhluk alam seperti bunian, jembalan, dan penunggu. Ini semua sebenarnya berasal dari animisme. Nampaknya, walaupun kita tidak sedar, animisme masih memberi inspirasi kepada seni dan hiburan kita. Jadi, bolehlah kita simpulkan bahawa animisme adalah kepercayaan lama yang masih mempunyai kesan dalam budaya moden kita. Betul. Walaupun tidak semua orang percaya pada roh alam, nilai menghormati alam dan warisan budaya masih relevan. Saya pun mula nampak bahawa animisme ini bukan sekadar kepercayaan mistik, tetapi juga sebahagian daripada budaya dan sejarah manusia. Yang paling penting, kita haruslah saling memahami dan saling menghormati pandangan orang lain. Setuju. Setuju.